Terima kasih kerana dapat hadir pada pagi ini. Okey, ni pada pagi ini dia maklum bahawa perasmian Wildlife Crime Bureau dan juga di bawah KDNKA, Wildlife Crime Bureau dan juga Persediaan Siasatan Khas Wildlife Crime Bureau ni sekali. Ini adalah wujudnya Wildlife Crime Bureau ini daripada mesyuarat Jemaah Menteri pada Jun 2021 yang mana kemudiannya kita realisasikan pada Mei 2022, yang mana kita telah pun diberi oleh pihak JPA sejumlah 50 pegawai dan anggota, 50 orang jumlah keahlian Wildlife Crime Bureau ini, di mana Wildlife Crime Bureau ini kemudiannya dimasukkan ke dalam, dicampurkan ke dalam cawangan perisikan khas, siasatan khas di bawah KDNKA yang diketuai oleh Senior Assistant Commissioner Muhammad Azrin Sadari. So kalau kita lihat bahawa keperluan Wildlife Crime Bureau ini sangatlah bertepatan dengan masanya, kerana strategi kita adalah ke atas terpupusnya harimau Melaya, di mana harimau Melaya ini harganya untuk seekor USD 55,000, sebegitu tinggi, dan pemburu haram ini sangat berminat dengan pemburuan harimau ini. Jadi Wildlife Crime Bureau ini selain dia menentukan bahawa undang-undang itu dilaksanakan, yang pertama sekali adalah bagi konservasi harimau Melaya itu sendiri, yang bermula kalau kita lihat pada tahun 2021 sehingga 2022, catatan yang ada daripada pihak Perhilitan sendiri, terdapat 71 kes pemburuan haram ataupun illegal wildlife trade ni, perniagaan haram, terutamanya melibatkan harimau Melaya inilah. So kerajaan kepada konservasi harimau Melaya ini dapat diterjemahkan daripada wujudnya Wildlife Crime Bureau di bawah KDNKA, dan kita lihat tadi daripada montaj itu sendiri, banyak kejayaan-kejayaan telah dicapai walaupun baru setahun jagung, dan kita percaya bahawa kejayaan ini akan ditempa lagi untuk masa yang akan datang dengan kerjasama daripada agensi-agensi lain. Apa yang kita lihat di sini yang sangat kita banggakan, pihak polis dan juga agensi perhilitan, custom, immigration dan lain-lain agensi lain, NGO dapat bekerjasama dalam menentukan khazanah negara, hasil bumi, laut, darat dan udara ini dapat kita kekalkan untuk masa akan hadapan. So selain daripada itu juga pihak perhilitan dan juga pihak kita bercadang untuk meningkatkan lagi hukuman atas Akta Perhilitan Pemulihan Hidupan Liar 2010 ini. Hukuman dia adalah 10 tahun penjara dan 500,000 untuk pemburu haram, dan kita mencadangkan hukuman ini ditingkatkan kepada 15 tahun penjara dan 1 juta kepada pemburu haram yang terlibat dengan pemburuan haram. So itu saja yang saya boleh sebutkan di sini. Selain daripada Akta Hidupan Liar, pemulihan haiwan, kita juga menggunakan segala undang-undang yang ada, terutamanya kalau memiliki senjata api, kita akan menggunakan Akta Senjata Api ataupun Akta Senjata Api lebih berat untuk tuduhan, menggunakan AMLA, SOSMA juga kita akan gunakan bagi menentukan khazanah dan sumber asli Malaysia ini dapat kita tentukan bahawa diambil tindakan kepada semua yang membuat aktiviti haram ke atas khazanah dan sumber asli dalam Malaysia ini. So ada apa nak tanya? Yang cadangan untuk meningkatkan hukuman tu sekarang dalam proses apa? Apa dia? Cadangan untuk meningkatkan hukuman daripada 10 ke 15 tahun tadi.
Di bawah akta di bawah Kiksar ke bawah Kementerian Alam Sekitar. Yes. Dan sumber asli. 71 kes yang dilakukan 2020 libatkan rampasan muda. Yang itu just statistik yang sebelum kita ditubuhkan. Yang kita dapat tahulah. Yang kita dapat tahu daripada ni perhilitan. Pasal dia itu 2012 hingga 2020. Peringkat dunia. Peringkat dunia bukan berlaku di Malaysia semasa-masa, melibatkan trade harimau tu. Kalau boleh cerita sedikit kejayaan hasil tumbuhan biru ni. Banyak kejayaan. Saya ada statistik. Nanti kita akan bagi statistik. Statistik tu banyak. Kalau nak cerita dalam PC ni banyak statistik tu macam ni sangat. WCB ni dia lebih fokus kepada harimau Melaya saja. Oh tidak. Saya dah cakap tadi. WCB di bawah KDNKA, WCB PSK ni di bawah KDNKA ni selain menentukan konservasi harimau Melaya, menentukan harimau Melaya ni membiak lebih banyak, dia menentukan khazanah alam kita dan sumber asli laut, darat dan udara. Kita tentukan bahawa terjamin, tidak diambil semudah itu oleh kegiatan-kegiatan haram yang dibuat oleh mana-mana juga. Memandangkan biru ni akan berkumpul dalam hutan sebab hidupan liar. Sebab dia tak apa, selain daripada hidupan liar, mungkin jenayah lain macam sekarang ni ingat dia katakan pasal perhubungan haram NRE. So itu sumber asli Malaysia lah, sumber asli tu. Sumber asli alam kita juga akan ke arah itu. Bukan kata RE je yang melumbung emas secara ilegal, pembalakan secara ilegal. Ya, saya dah bagi tahu tadi kan, khazanah Malaysia ni flora dan fauna. Ini semua yang kita akan titik beratkan. pasukan ni termasukkan di Termasuk semua. Daripada awalnya WCB ini adalah 50 dan kita masukkan campurkan sekali dengan perisikan siasatan khas jadi 28, semua sekali 78. Perlu ada peningkatan ke macam mana? Buat masa ni saya ingat mencukupi. Buat masa ni. Dan kita ada juga unit-unit lain di bawah KDNKA. Kita ada komando, kita ada unit tindak khas, kita ada lain-lain unit yang boleh macam Sungai Perak tadi akan bantu. The proposal just now to increase the punishment 15 years and 1 million, do you think this is appropriate amount? Macam mana? What you mean? Sorry, yang proposal untuk increase punishment tu, Yes. do you think it's appropriate amount? Yes. Or should be higher? Appropriate. Very appropriate. 15 years and 1 million. Sekali ganda. Dari dulu 10 years 500,000. This one is 15 years. Tak lebih kurang nak capai kalau 20 years sepanjang ni satu hukuman yang sangat tinggi. 15 years is very appropriate. Jadi kalau dari segi penumpukan masa sampai sekarang, kalau boleh satu ada kes yang melibatkan harimau Melaya yang dikumpaskan. Ada. Dua musak. Di Musa ada tadi dalam ni nanti kita akan bagi kejayaan atas kita rampas daging harimau dan kita menangkap pemburu haram. memandangkan populasi harimau Melaya ni katanya Malaysia ni 200. Macam ada tak tindak kurang kalau macam dekat Bukit Merah setiap ikut ikat arwana tu ada chip dipasang untuk trace, untuk track berapa ada orang tangkap. Yang ini saya sebenarnya saya tak boleh nak jawab pasal di bawah penelitian. Tetapi apa yang dimaklumkan last year punya meeting yang saya hadir awal tahun ini yang hadir, memang peningkatan pembiakan tu ada meningkat. Ada gambar-gambar video-video yang kita lihat daripada penelitian yang dipasang di hutan-hutan ada anak, ada yang dah beranak. Kita ada 2 pusat. Yeah. Conservation. Satu di Lancang satu dengan di Sungkai. Daripada penelitiannya petu tempat disimpannya gajah dan juga harimau. Ada juga binatang lain. So okay. Thank you very much. Thank you. Baik. Thank you. Ada soalan? Kita mengenai
Cik sebenarnya cakap pasal nak gaji dalam PDRM. Okey. Dia jurang katanya apa, kalau calon anggota di luar bandar dengan di bandar, walaupun keadaan dia sama, dia jurang. So ada apa tidak? Okey, berkenaan dengan gaji ni, kerajaan sedang mengkaji dan menyemak apa tu SSM, sistem saraan Malaysia ke arah sistem saraan perkhidmatan awam yang baru. So PDRM mencadangkan berkaitan dengan kadar kenaikan gaji tahunan dan juga gaji minimum seperti berikutlah. Jadi buat masa ni konstable baru yang keluar gajinya adalah 1441. Jadi 1441 ini kalau apa yang telah pun dasar kerajaan pelaksanaan gaji minimum ini ada 1500. Dan kita ke arah grade YA1 ini, kalau saya sebut tadi gaji dia 1441. Maksudnya untuk konstable yang baru kita memohon supaya gaji minimum ini dilaksanakan kepada konstable kita. Selain daripada itu juga, kita juga telah pun mencadangkan menghantar untuk kenaikan penambahan 30% daripada kadar kenaikan gaji tahunan ataupun KGT, dan kenaikan 1 KGT one off kepada bagi kumpulan pengurusan profesional, kepada skim pegawai kanan polis iaitu Y13, YA13 sehingga YA24. Kemudian kumpulan pelaksana skim pegawai rendah polis konstable daripada Y1 hingga Y10 ini, dan skim pegawai kanan polis dan konstable orang asli YP1 sehingga YP10. Maksudnya kita minta kenaikan 30% KGT dan juga one off atas KGT. Bagi itu. Kalau kita lihat bahawa kola yang dibayar kepada pegawai anggota di bandar-bandar, dia mengikut di bandar, di luar bandar, di pinggir bandar dan bandar. So bagi pegawai sahaja, pegawai dan anggota di dalam bandar RM300 untuk dia punya kola. Bagi pinggir bandar ini, bagi pegawai 200, anggota 250. Dan bagi luar bandar, pegawai dia 100 kola dia, dan pegawai pangkat rendah dia 150. Itu adalah cadangan yang kita angkat. Okay. Thank you. Alright. Thank you. Thank you. Thank you. So terima kasih.